Masa dia pusing tu, sosok jelmaan tu tiba-tiba pandang dia dengan tersenyum sinis. Jelmaan tu seolah-olah tahu yang budak lelaki ni sedang memerhati dia. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so semalam dekat TikTok ada satu video yang viral pasal satu akaun TikTok ni. Dia cakap jangan sidai ataupun angkat baju waktu malam, geng. Aku rasa benda ni pernah viral tau dulu. Pasal jangan sidai ataupun jangan angkat baju pada waktu malam. Ada satu kes ni yang menyebabkan orang cakap jangan sidai waktu malam, jangan buat apa-apa pun pasal pakaian. Ada satu kisah misteri ataupun satu kisah seram yang aku nak sampaikan dekat korang pasal tajuk ni. Tapi sebelum tu kita akan tengok video TikTok akak ni. Korang kejap. Yang tu kakak tu lah, kakak tu yang selalu keluar dekat FYP korang tu. So kita nak tengok dulu apa yang dia try nak sampaikan pasal jangan angkat ataupun sidai baju pada waktu malam ni. Lepas tu kita akan ceritakan pasal pengalaman yang pernah viral dulu pasal baju waktu malam, geng. So mari kita start dengan video kakak ni. Go. Okay. Korang kejap, Kak Dia nak pesan ni, jangan suka sidai atau angkat baju waktu malam. Korang sidai baju waktu malam ke weh? Rupanya sidai baju pada waktu malam ni tak elok sebab jin akan buat macam-macam dekat baju kita, lebih-lebih lagi waktu maghrib. Dah kenapa? Jin nak jadi model ke guna baju kita tu? Menurut Ustaz Syahidan dari Kolej Islam, sebelum masuk ke mana-mana pintu rumah, seeloknya kita lafazkan Assalamualaikum dan juga Bismillah, kecuali bilik air. Sebab pot-pot setan dan jin ni kebiasaannya di pintu-pintu. Yang selalu sidai baju atau angkat baju waktu malam. Korang tahu tak, Ustaz Syahidan berpesan supaya angkat baju di ampayan sebelum waktu maghrib. Kenapa? Sebelum waktu maghrib tau, geng. Sebelum waktu maghrib korang dah kena angkat. Lepas waktu maghrib tu korang tinggalkan je lah. Sebab ini berkait dengan sihir melalui angin. Katanya lagi, sesetengah ulama akan basuh semula baju yang masih tersidai pada waktu maghrib dan ke atas. Sebelum maksudnya kalau korang tak sempat ambil baju korang sebelum waktu maghrib tu, korang jangan angkat. Kiranya korang, walaupun korang nak ambil esok tu, korang kena basuh balik. Maghrib, tutup semua pintu dan tingkap. Malam-malam pula elakkan untuk buka pintu dan tingkap sebab angin malam tak elok untuk badan. Dan kebiasaannya sihir dihantar menggunakan jin dan kenderaan jin adalah angin. Seram. Korang pernah dengar tak pasal sihir dia orang hantar menggunakan? Untuk orang perempuan pula, bila tidur, rambut letak dekat bawah kepala. Jangan nak lepas ke atas bantal macam dalam gambar ni. Last sekali, elakkan untuk duduk di pintu sebab pintu ni memang tempat lepak jin dengan setan. Korang selalu serius lah, suka sidai atau angkat baju pada waktu malam? Komen dekat sini. Korang ada ke? Ada je weh kadang-kadang. Okay guys, so segala-galanya bermula dekat satu hostel, dekat satu sekolah ni lah. Hostel maksudnya asrama dekat satu sekolah. Macam biasalah budak-budak asrama, diorang selalunya jadual diorang padat tau. Daripada pagi sampailah ke malam. Pas diorang habis prep, barulah diorang ada waktu untuk diri sendiri. So cerita dia ada dekat satu sekolah ni, budak lelaki. Ni cerita pasal budak lelaki tau. Budak lelaki tu waktu tu memang busy gila. Macam seminggu tu dia tak sempat untuk basuh baju dia tau. And then tiba-tiba rasa rajin tau malam tu. Waktu tu dalam pukul 11 hingga pukul 12 malam. Lepas diorang habis prep, lepas diorang habis semayang Jumaat, lepas diorang habis semayang, and then lepas jadual dia free, barulah dia ada masa. Dan kebetulan esok dia tu dia tak ada baju. So dia kena juga basuh baju dia waktu tu, geng. Lepas pukul 11 malam tau, nak jadikan ceritanya lah. Tapi dia cakap warden dia pun dah banyak kali warning. Dia dah bagi amaran, dah banyak kali dah pesan jangan sidai ataupun angkat baju pada waktu malam. Tapi nak buat macam mana, dia dah tak ada baju dah dia nak pakai keesokan hari tu. Hari esok memang dah tak ada baju langsung. So dia pun terpaksa basuh baju lepas pukul 11 malam tu, geng. And dia kata sudah menjadi kebiasaan. Lagi-lagi budak lelaki dekat asrama tu, dia orang selalu sangat basuh baju waktu malam dan juga sidai baju waktu malam,
malam, geng. Sampailah budak lelaki yang aku cerita tadi tu basuh baju waktu malam, and then dia nak sidai dekat ampaian asrama diorang, geng. So geng, dekat asrama dia tu, diorang punya asrama perempuan dan asrama lelaki ni duduk sebelah menyebelah macam tu. Dia bukan berhadapan, dia duduk sebelah menyebelah. Ni asrama lelaki, ini asrama perempuan. Asrama perempuan dia dekat bawah bukit, dekat bawah bukit tu. Asrama lelaki pula dekat atas bukit tu, geng. So depan asrama perempuan tu adalah ampaian pelajar lelaki, ampaian pelajar aspura lah kan, nak dijadikan ceritanya. Ampaian pelajar perempuan pula dekat bahagian belakang bangunan asrama perempuan. So kiranya ampaian pelajar lelaki ni dekat lah dengan asrama budak perempuan. So disebabkan ampaian budak perempuan ni dekat tempat yang macam dekat dengan hutan, so diorang ni jarang-jarang lah angkat baju ataupun sidai baju pada waktu malam. So budak lelaki je selalunya angkat baju ataupun sidai baju pada waktu malam sebab dia berhadapan dengan asrama perempuan. So nak dijadikan ceritanya, budak lelaki ni dia kan tak ada baju dah kan nak pakai esok, and then dia pun pergilah basuh baju lepas pukul 11 malam macam tu lah, and then pukul 12 malam dia rasa macam tak ada apa-apa kot disebabkan keadaan yang mendesak. So malam tu lepas je dia basuh baju, dia dah spin apa semua, dia dah keringkan baju dia, dia pergi dekat ampaian untuk menyidai baju dia lah dengan harapan esok baju dia akan kering tau, geng. Malam tu dia rasa macam tak tahu kenapa tiba-tiba rasa sunyi tau. Padahal ramai gila orang, tapi tiba-tiba je kawasan asrama dia tu rasa sangat-sangat sunyi dan sepi, geng. Suasana dia tu tak macam hari biasa tau. Tak sama. Dia pun pelik. Tapi disebabkan keadaan yang mendesak, dia terpaksa juga menjemur baju dia pada malam itu. Sebab dia kan dah basuh baju kan. So dia pun kenalah terus jemur baju dia dekat ampaian dia tu, geng. Lepas dia dah jemur-jemur tu, dia naik ke bilik dia. Nak dijadikan cerita dia, bilik dia tu daripada tingkap bilik dia tu boleh jengah tau, boleh nampak ampaian yang dia jemur baju dia tu. Sebelum nak tidur, dia pun jengah tau dia punya ampaian tu daripada tingkap bilik dia. Dia nak tengok lah, kot-kot lah ada baju dia terjatuh ke, bolehlah dia pergi turun balik untuk angkat balik kan. So apa yang pelik, geng, korang tahu tak? Tiba-tiba dia nampak ada satu jelmaan yang sedang menjemur baju dia pada malam itu, geng. Masa tu dia rasa macam siapa tu, kan? Dan dia rasa benda tu sangat-sangat familiar tau. Dia nampak bentuk badan benda tu, nampak macam dia selalu nampak. Dan korang tahu tak apa yang dia nampak sebenarnya? Jelmaan tu sebenarnya menyerupai diri dia sendiri, geng. Waktu tu dia memang sangat-sangat terkejut dan dia tak bagi tahu orang langsung tau sebab dia takut. Masa dia pusing tu, sosok jelmaan tu tiba-tiba pandang dia dengan tersenyum sinis, geng. Tersenyum dekat budak lelaki tadi. Jelmaan tu seolah-olah tahu yang budak lelaki ni sedang memerhati dia. So waktu tu jantung dia terhenti tau sebab dia rasa macam sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat takut. Darah dia seperti seakan-akan berhenti mengalir. Sebab sangat takut lah, dia memang sangat-sangat takut lepas tengok kejadian tu, kan. Jelmaan itu saling tak tumpah sebiji macam muka dia. Tu yang dia jadi macam takut gila dan terkedu waktu tu. So selepas itu budak lelaki tu terus pengsan. Sedar-sedar je dah masuk waktu subuh. Dia pengsan sampailah keesokan hari dia, geng. Budak tu masih menggigil dan terus demam tau. Badan dia terus panas and demam keesokan hari dia selepas kejadian tu berlaku. So esoknya tu dia tak jadi pergi sekolah sebab dia demam, badan dia panas dan dia menggigil tau lepas kejadian tu. And then dia berjanji yang dia takkan sidai baju lagi pada waktu malam, geng. Dia kata dia menyesal gila lah tak dengar cakap warden. Lepas daripada kejadian tu, budak-budak asrama tu pun dah tak berani dah nak sidai baju waktu malam. Diorang akan curi-curi waktu untuk diorang sidai baju dan keringkan baju, geng. So itulah cerita yang boleh katakan seram jugalah pasal jangan sidai ataupun angkat baju pada waktu malam, geng. So, apa pendapat korang? Adakah korang tahu cerita ni yang pernah viral pada waktu dulu? Ataupun korang sendiri ada pengalaman macam ni? Sila tinggalkan komen korang dekat bawah. Dan macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!